Sebab sekarang ni Israel tengah memerhatikan netizen daripada Malaysia ini. Begitu terkesan sekali nampaknya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan membahas kembali tentang tentara bawang Malaysia. Jadi ini dari channel Budi Channel. Tahniah tentara bawang Malaysia, mereka dah koyak dan menyerah kalah. Sebenarnya mereka juga udah kalah sih guys. Kita bisa melihat boykot di mana-mana. Mereka juga kena mental akibat serangan-serangan netizen-netizen yang ada di dunia. Jadi sebenarnya mereka udah diambang kekalahan gitu. Tapi mereka merasa bahwa mereka tidak akan terkalahkan, tapi sejatinya mereka udah kalah sih. Oke, nanti kita lihat video seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Guys, keadaan di Palestin sekarang ini boleh dikatakan agak teruk juga. Dan Budi rasa benda ini, isu peperangan ini takkan habis-habis. Dan ia menjadi tanda akhir zaman buat kita semua apabila isu ini berakhir. Ada pula yang bertanya, kenapa kita sibuk-sibuk pasal Palestin? Kita nak tahu pasal Palestin. Kenapa? Sedangkan kita dekat sini, dekat Malaysia pun tak tentu arah. Bagi Budi, nilai bantuan yang kita hulurkan semasa susah inilah sebenarnya lebih berharga, lebih bernilai daripada bantuan semasa kita senang. Betul tak? At least kita dekat sini berdoalah untuk kemenangan Palestin, dan janganlah pula kita tak hirau langsung, kita tak peduli langsung. Tapi nak tunggu kita senang, sampai bila kita tak senang? Sebab kita kan manusia, ada je masalah dan juga kesusahan yang kita akan lalui. Bayangkan kalau kita dalam kesusahan dan tak ada orang dalam dunia ini yang fikir pasal kita. Apa kita rasa? Fikir-fikirkan. Alright, melalui sosial media, kita semua sedia maklum konflik di antara rakyat Palestin dan rejim Zionis Israel semakin menampakkan benda yang kritikal apabila kedua-dua pihak dilihat berbalas serangan. Setiap hari kita dapat lihat dekat sosial media penindasan yang dirasa sangat-sangat kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Serangan tanpa henti Israel telah mengancam nyawa penduduk Palestin. Isu pergolakan ini mula menjadi perhatian seluruh dunia selepas tentera Zionis dengan kejamnya menyerang rakyat Palestin yang sedang beribadah, yang tengah solat di Masjid Al-Aqsa pada Jumaat terakhir Ramadan lepas. Ia kemudiannya diikuti dengan serangan balas dari tentera Hamas, dan apa yang kita dapat saksikan, begitu ramai sekali rakyat Palestin meninggal. Kematian ratusan rakyat Palestin menyebabkan penduduk dunia, khususnya negara-negara Arab dan termasuklah negara kita Malaysia, mula merasai marah, rasa bengang dan menyerang ruangan komen akaun Facebook milik askar Israeli iaitu IDF. Dan sebagai tanda solidariti kita kepada penduduk-penduduk Palestin ini, beberapa kumpulan hackers Malaysia, antaranya Dragon Force Malaysia, Anon Ghost, Relax Crew dan sebenarnya banyak lagi grup-grup hackers yang lain, difahamkan telah bersatu melumpuhkan sistem pengkalan data rejim Zionis tersebut. Menamakan operasi tersebut sebagai Ops Bedil. Gabungan hackers ini kemudiannya dilaporkan telah berjaya dalam misi tersebut. Menerusi operasi yang telah dijalankan secara mengejut, difahamkan lebih 120 laman web Israel telah digodam. Syabas untuk hackers Malaysia. Dan kejayaan menggodam laman web pengkalan data Israel ini turut dikongsikan di Facebook sebagai bukti untuk kita semua. Walau bagaimanapun, pihak Dragon Force memaklumkan status mereka itu telah diturunkan, telah diblok dan telah didelete oleh pihak Facebook. Kejayaan hackers ini semua turut menarik perhatian kita semua, netizen-netizen. Malah difahamkan hackers dari negara jiran Indonesia juga sudah mengambil langkah yang sama dengan melancarkan serangan cyber yang dinamakan Ops Ganyang. Serangan dan kejayaan hacker dari Malaysia sekaligus membuatkan orang ramai begitu kagum dengan kemampuan
grup hackers ini. Misi Ops Bedil, kumpulan hackers daripada Netizennya Malaysia juga kan diteruskan lagi, di mana dikatakan 4 juta data peribadi rakyat Israel telah berjaya dibocorkan di Facebook, di mana ia melibatkan nama, nombor telefon, alamat dan juga pautan ID Facebook mereka. Pengumuman yang dibuat menerusi status terbaru ini turut memuatkan senarai laman web Israel yang digodam. Lebih hebat lagi, pihak Dragon Force memaklumkan masih terdapat laman web lain yang digodam dan tidak dipamerkan kepada umum setakat ini. Sekiranya you guys mengikuti perkembangan antara Hamas dan Zionis di Palestin, pastinya you guys cukup tahu di mana Malaysia antara yang memberi sokongan padu yang penuh dengan solidariti Malaysia terhadap Indonesia Palestin. hacker. Bukan itu saja, Malaysia juga disahkan turut menghulurkan bantuan secara tidak langsung dengan menggodam pengkalan data Israel melalui bantuan hackers daripada Malaysia. Bukan itu saja, tentera bawang atau kita namakan netizen yang tidak henti-henti menyerang laman Israel sekaligus turut memberi kesan kepada puak Zionis. Dan yang terbaru, selepas pelbagai laman di Facebook dan juga Twitter diserang secara konsisten oleh para netizen Malaysia, laman Urban Dictionary sudah mula menyertakan perkataan koyak dalam laman mereka beserta dengan maksud serta cara penggunaan perkataan tersebut. Untuk pengetahuan you guys, Urban Dictionary merupakan sebuah laman dalam menyertakan perkataan-perkataan yang trending dan kerap digunakan oleh netizen masa kini. Perkataan-perkataan ini boleh dimuat naik oleh para pengguna yang lain. Agak mengejutkan juga melibatkan perkataan yang berasal daripada bahasa Malaysia telah berjaya tersenarai dalam laman web berkenaan. Walau bagaimanapun, melihat kepada serangan yang dibuat oleh netizen Malaysia ini sebenarnya tidak mustahil. Alright guys, terusnya di sini Budi nak kasih 6 tips untuk anda yang menjadi tentera bawang Malaysia ini, netizen-netizen Malaysia, untuk mengelak kena godam oleh Israel. Sebab sekarang ni Israel tengah memerhatikan netizen daripada Malaysia ini. Begitu terkesan sekali nampaknya. Serangan netizen Malaysia telah memberi kesan emosi sebenarnya kepada Israel. Ternyata diorang betul-betul dah koyak guys. Jadi diingatkan supaya warga maya, netizen-netizen yang menggerakkan mereka, tentera bawang Malaysia, supaya berhati-hati dengan serangan balas hacker daripada Israel. Pusat Media Digital Keselamatan Cyber dan juga Komunikasi CDCS serta Pertubuhan Media Digital Malaysia MEMO mengeluarkan tips supaya kita tidak menjadi sasaran hackers rejim Zionis itu. Alright, tips pertama, you guys sila pastikan laman Facebook you guys itu tidak meletakkan email, gambar yang nyata, nombor telefon, alamat rumah dan juga maklumat peribadi yang terperinci jika anda ingin membuat komen atau membalas hujahan di laman Facebook Israel. Kedua, sila pastikan perkataan-perkataan seperti Israel atau lain-lain perkataan yang rigid dalam bahasa Inggeris tidak digunakan secara words benar. Contoh kalau nak eja Israel tu, mungkin you guys boleh ubah sedikit menjadi Israel atau menggunakan bahasa Malaysia kita untuk ayat-ayat yang tidak dapat dikesan oleh pihak pentadbir Facebook. Kita pergi ke tips nombor 3. Apa kata you guys banyak menggunakan hashtag seperti Gaza under attack, solidarity bersama Gaza, Gaza for peace, solidarity Palestin dan hashtag-hashtag yang lain lah yang sedang trending sekarang ini. Dan tips nombor 4, perlu diingat bahawa pemilik Facebook adalah berbangsa Israel dan mereka telah memperketatkan pantauan di Facebook IP Malaysia serta akan memusnahkan laman Facebook individu. Justru itu, korang digalakkan untuk membuat backup dan juga Facebook kedua ataupun ketiga dan seterusnya bagi menyelamatkan data peribadi korang. Dan tips nombor 5, untuk mengelakkan algoritma, pastikan pemilik page avoid perkataan yang boleh dikesan oleh Israel. Termaksudlah jangan berkongsi page Israel di Facebook peribadi you guys. Alright, anda dilarang juga untuk like, follow ataupun add friends kepada page ataupun FB peribadi orang Israel dan sekutunya bagi mengelakkan mereka ini mendapat like dan juga followers percuma dari korang serta memanipulasikan
page mereka. Alright, sekian dulu buat masa ini. Sama-sama kita doakan semoga orang Islam di Palestin menang dalam peperangan ini. Support dia Amerika, Europe, ada negara Islam pun, negara Arab pun support dia. So dia tak kisah, dia tak care. Lepas tu dia ingat macam biasa, kita nak atas roket 1, 2, 3 macam every time lah. Nanti cerita tu habis macam sebab dia nak royak tu. Nothing happened. We don't care about anybody. But what happened is Alhamdulillah. Mujahideen from Gaza, they start launch rocket ke Israel. Biasa dia atas 1, 2, 5. Tapi this time tak tahu lah. First time lah. Sekali launch, sekali go tu 150 rocket in 1 second. Jadi orang Yahudi Israel tu jadi terkejut. Besar tu. First time. Alhamdulillah rocket tu pas siapa? Rocket tu dibuat orang Yahudi sakit. Tapi orang Yahudi sampai dulu zaman dulu dia tak declare, dia simpan, dia susuh masa tu. Dia tak orang tahu. Oh, disimpan dia rahasia. Tak tunjuk kat orang, dia feel, tak ditunjukkan ke orang dia. Guys. Tapi alhamdulillah mati yang kat Yahudi banyak. Ada video, ada orang share tapi tak boleh share dalam Facebook. Facebook dia tak bagi. Sebab kalau tunjuk surah mayitan ke apa, dia mayit dia jadi buat blog. Ada ramai kawan dia dah blog sebab dia tunjuk share bahasa Gaza. Ini adalah video 2 tahun yang lalu, tapi ini adalah masih sangat-sangat berkaitan sampai detik ini. Kita juga hari ini kita masih memerangi tentara Zionis. Harapanku tahun ini untuk saudara-saudara se-Islamku bebas dan merdeka dari Israel. Laknatullah. Amin. Harimau kalau ada mengamuk macam-macam dia boleh buat, dan macam-macam bahas yang akan keluar. Syabas TBM, tentara bawang Malaysia, teruskan usaha TBM. Oke, don't give up. Saya bangga jadi anak Malaysia. Bangga dengan hacker Malaysia. Setiap sholat, setiap sujudku senantiasa titip doa buat saudara-saudara dan anak-anak di Palestina. Kenapa mereka serang Palestina yang besar semenjak 2014 yang lalu? Sewaktu dahulu rekan saya pernah ke Al-Aqsa menerusi Jordan. Beliau ditahan oleh tentara Israel karena berkulit kuning. Tentara Zionis bertanya dari mana? Malaysia, kata rekan saya. Tentara tersebut bertanya masih ramai lagi ke orang bersolat jemaah di masjid subuh dan isya. Jadi rekan dia menjawab iya, dan tentara tersebut mengomel perlahan, lambat lagi lah kami untuk melawan Palestina karena mereka takut doa-doa orang Islam. Maka ketika pandemik inilah peluang keemasan mereka, karena masjid dan surau kita mengurangkan bilangan jemaah. Hakikatnya inilah perencanaan Allah untuk akhir zaman, bertepat dengan hadis sahih setiap 1000 tahun Allah akan datangkan pembela agama. Dan sekarang adalah Mujadid yang ke-14, berarti sekarang yang ke-16 ya, karena ini 2 tahun yang lalu guys. Yahudi ini licik, dia di luar jangkaan kita. Janganlah terpengaruh kalau dia yang kata dia koyak. Memang jenis takleh bawa bincang. Apa-apapun syabas Malaysia, dan teruskan istiqomah dengan pertolongan atas saudara kita di sana. Jadi itu adalah beberapa komen dari Malaysianya langsung. Serangan dan kejayaan hacker dari Malaysia sekaligus membuat orang ramai kagum dengan kemampuan kumpulan ini. Misi Ops Bedil kumpulan hacker dari Malaysia diteruskan, di mana 4 juta data pribadi rakyat Israel itu bocor, dan juga netizen-netizen Malaysia atau tentara bawang Malaysia sudah melumpuhkan psikis dari IDF, terbaik untuk netizen-netizen di seluruh dunia yang sudah ikut berperan untuk sama-sama membela Palestina guys. Good job. Oke, jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.